Salah terang-terang dalam ilmu tauhid. Bukan salah hok cabang-cabang porok-porok tauhid ni, bukan. Lepas tu macam nak kira? Orang dengar ni pula, tak boleh cakap gitu, kafir. Lama dia pun dengar saya ni cakap, saya lepas makan ubat ni, baik dah, sehat dah leninya. Saya dengar dalam TV, mu ni kafir dah ni. Akhirnya dia pun mengkafirkan kawan dia yang Islam. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir tu jatuh atas kepala dia. Macam mana tu? Sampai bila orang nak betul balik? Hak kesilapan ni, kesilapan menyebabkan jadi kafir orang ni. Jadi kafir siapa? Kafir orang yang mengkafirkan orang. Bukan kafir orang yang cakap obat tadi tu. Orang cakap obat baik, makan obat baik, makan obat baik tu, itu panggil cakap majas, bukan cakap hakiki, bukan cakap sungguh-sungguh, cakap majas je, sandar kepada obat. Hak pegangannya tetap dah jadi baik tu Allah belaka buat. Nak betul macam mana? Orang dengar ni, dia pun aku tak boleh cakap dah. Obat-obat tak boleh cakap dah. Obat yang boleh cakapnya. Tapi kalau makan nasi kenyang boleh pula cakap. Makan obat tak boleh lah cakap baik sembuh tu. Kalau makan nasi kenyang, makan nasi kenyang boleh lah. Obat tak boleh. Apa beza obat dengan nasi? Obat tak boleh bekah, nasi tak boleh bekah, air tak boleh bekah, pisau tak boleh bekah, api tak boleh bekah. Sama je. Makna salah, tapi benda ni berpanjangan, akhirnya orang akan mengkafirkan orang Islam yang lain. Mengkafirkan orang Islam yang lain bukan hanya haram-haram, bukan orang yang mengkafirkan tadi tu jadi murtad wal-iyazubillah, terbatas semua amal ibadah dia, tak bertaubat, mati dalam keadaan murtad, kekal neraka selama-lamanya. Saya biasa sebut hak mengkafirkan percakapan asbab ni, sebab di Terengganu kita ada bawakan seumpama tu. Di Terengganu kita ada bawakan seumpama tu. Cakap sikit mu cakap tak ada Tuhan mu, kafir mu ni, punah randah lah gitu. Tapi itu terhad dalam anak murid dia sendiri saja. Hak mana ngaji gitu ngeguru dia, gitu dia bawa orang lain, terhad kau tu je. Tapi kena baiki. Memang saya ulang semua bab cakapan adat, sebab memang di Terengganu kita ada bawakan gitu. Tapi terhad untuk sekitar orang ngaji situ je. Tapi ni radio satu negara. Sekarang ni pula radio ni bukan satu negara. Hak luar negara pun dia boleh ikut juga. Kalau ni kan satu dunia boleh ikut kan. Patut nak kira mana? Dah tahulah siapa yang patut pantau. Ni bab pegang ni kena ngaji molek dalam bab ni. Salah bab ni habis cerita. Itu hanya bagi percakapan majas, sandar pada asbab zahir. Al-lughah tu benar ala zahir. Lughah ni disandar atas zahir je. Macam Nabi bersabda, rezeki aku di hujung pedang daripada harta ghanimah. Nabi kata rezeki aku di hujung pedang. Mana rezeki Nabi SAW? Daripada Allah, bukan daripada hujung pedang. Tapi Nabi kata rezeki aku daripada hujung pedang. Macam kita lah, inilah sumber rezeki kita. Orang ambil kedai ni kok berat lah kita. Ladang kebun ni lah rezeki kitanya. Kalau orang ambil ladang kebun ni kok nak cari rezeki mana kita? Misalnya kedai situlah sumber rezeki untuk keluarga kita. Kedai orang ambil alih contohnya, nak cari rezeki mana? Kedai tu rezeki ke dia. Ladang kebun rezeki ke dia. Allah tu kata kedai, kata ladang kebun tu zahir. Dah tu cakap kata kedai kebun pegangan. Kita orang Islam yang beriman, rezeki kita daripada Allah, bukan daripada asbab kita. Dia cakap kedai, cakap kebun, tu cakap apa ni, cakap majas. Tak ada salah pun. Gimana? Tahulah. Saya pernah tanya tu bab cakap adat ni, dia pelik. Ya ke gitu? Ada. Dia pelik. Kan kita ngaji tauhid kan? Kita ngaji tauhid, nah kitab kita ni depan ni ada hukum syarak, hukum akal,
hukum adat, hukum adi. Tapi dalam kitab faridah kita, dalam kitab parti faridah ni bagi dua je. Hukum syarak dengan hukum akal dia. Satu lagi dia ada hukum adi, hukum adat. Hukum adat. Hukum syarak, hukum-hukum ni ketetapan. Keputusan tu hukum. Hukum syarak, keputusan ketetapan Allah. Hukum akal, keputusan ketetapan hak kita mikir dengan akal kita. Mikir dengan akal, langit besar, bumi besar ni mesti kena ada Tuhan yang menjadikan. Mana tu maka? Wajib akal. Kita fikir dengan cara akal. Keputusan kita ambil daripada akal. Wajib adat. Wajib adat ni keputusan, ketetapan yang kita ambil berdasarkan adat, berdasarkan hak sokmo-sokmo, hak kebiasaan. Tu hukum adat. Mana kita menetapkan hukum, sama ada wajib adat, sama ada harus adat, sama ada mustahil adat, kita balik pada hak adat, hak biasa-biasa. Hak kebiasaannya macam mana? Hak sokmo-sokmonya macam mana? Hak sokmo-sokmonya kalau makan 2 pinggan kenyang. Maka makan 2 pinggan wajib kenyang. Mesti kenyang. Allah wajib kenyang. Kenyang tu Allah buat. Apa kata makan 2 pinggan wajib kenyang? Wajib hukum adat. Dia kata Allah mengenyangkan, itu hukum syarak, pegangan. Situ. Kalau tak makan, biasa-biasanya guna kalau tak makan. Biasa-biasa kalau tak makan, lapar. No. Mana kalau tak makan mesti lapar, tak kenyang kalau tak makan. Maka kalau tak makan mustahil kenyang. Mustahil. Walaupun tak makan, kalau Tuhan mengenyangkan, kenyang juga. Hak biasanya guna. Hak biasa kalau tak makan, tak akan kenyang. Maka tak makan mustahil kenyang. Mustahil kok mana ni? Kok adat. Kalau makan nasi separuh, dia makan nasi separuh. Kan pergi kedai kan, dia tak separuh. Hak separuh ni kalau semua-semua guna. Kadang-kadang kena ke hari kenyang. Kena ke hari tu separuh tak cukup. Kadang-kadang kita minta separuh, kira okeylah, kenyang dah lah. Tapi kadang-kadang ada juga hari kita minta separuh, kena tambah, tak cukup, tak kenyang. Maka nisbah nilai kau adat, bukan kau akal, kau adat. Makan separuh ni harus kenyang. Harus. Sebab apa? Kenyang pun biasa, tak kenyang pun kadang-kadang ada juga tak kenyang, tak cukup. Dia panggil harus adat. Makan banyak wajib adat, mesti kenyang. Makan banyak mesti kenyang. Pisau tajam mesti putus. Api kuat mesti habis licin hangus. Mesti kok mana pula ni? Mesti tu kalau bahasa Melayu, wajib tu bahasa Arab. Kalau makan banyak wajib kenyang. Kalau pisau tajam wajib putus. Kalau api kuat habis mesti wajib hangus. Wajib kok mana pula ni? Mesti kok mana? Kan Tuhan buat belaka. Tuhan buat belaka tu hukum syarak. Dan saat ni kata wajib kenyang, wajib putus, wajib hangus, hukum adat. Tu kan kita tahu tauhid tu. Sebab tu tunggu jadi pelik. Kan kita mengaji ni dan kita tahu ada hukum syarak, pegangan, ada hukum akal, ada hukum adat. Tapi hukum adat tu tak bekas. Tapi kita cakap nisbah dengan hukum adat. Jadi pelik. Tapi di tempat kita memang ada ajaran seumpama tu. Tu kena taubat peradong tu, berat tu. Tapi tadilah kalau ajar di tempat kita ni hanya di kalangan murid-murid dia sahaja yang bawa seumpama tu. Tapi kalau ajar dalam radio, kalau ajar dalam radio, tak kira mana. Tapi saya pernah dengar juga bawakan seumpama tu. Dulu dia cakap buat apa ya? Dia kata kafir kok syirik juga. Anggapan kita, tanggapan ialah anggapan kita ni gitu gini tu gini, itu bukan pegangan. Sebenarnya dengar sama juga dia kata kafir syirik juga, punah seumpama tu. Ni kita kena kemah ni, bab akidah kena kemah, bab fiqh pun kena jaga. Bab tasawuf itu bab hati tilikan Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga molek untuk memastikan kita beragama yang sebenar, bukan agama yang didakwa-dakwa, yang diaku-aku, yang kita je kata agama, tapi agama pun kita tak faham. Akhirnya kita faham agama, sembahyang, puasa, ngaji Quran, umrah, tu je agamanya.
Beratnya usul agama, tapak agama pun dah heran. Tu tak ada awal-awal tu. Kemudian tempat tilikan Allah hati pun dah heran. Itu bukan agama. Kita nak jadi beragama, permulaan kena i'tikad yang betul. Jadi sekarang nak cerita pula hak agama tu. Hak nak jadi kita beragama, bekal kita dunia akhirat, selamat kita dunia akhirat untuk agama kita, agama keluarga kita, agama masyarakat kita ni. Mana agama? Yang mana dalam agama ni terhimpun dalamnya 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. 3. Islam, iman dan ihsan. Ini komponen dalam agama. Islam, iman dan ihsan. Nak sebut ihsan pun tak pandai. Buka satu buku, bacalah Islam, iman, insan. Allah kata nak sebut ihsan pun tak pandai ni. Insan tu manusia. Nak sebut ihsan pun tak pandai. Nak cakap agama. Ini komponen besar dalam agama kita. Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana Jibril AS tanya Nabi. Dalam hadis dipanggil hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis dipanggil Ummul Hadis. Kalau Fatihah, Ummul Quran. Hadis Jibril dipanggil Ummul Hadis. Ibu, bapa, mana ibu pada hadis Nabi SAW. Hadis Jibril itu, Jibril tanya Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakan daku apa di Islam. Akhbirni anil iman, ceritakan daku apa di iman. Akhbirni anil ihsan, 3. Ceritakan daku ya Muhammad. Jibril AS tanya berkaitan dengan ihsan. Hadis tu panjang. Kalau lepas Jibril balik tu, keluar daripada majlis Nabi SAW, Nabi pun tanya sahabat, kenal tak lelaki tadi? Sebab Jibril mari berjumpa dengan Nabi dalam rupa lelaki yang tidak dikenali. Sahabat pun jawab, tak kenal lah, Allah wa Rasuluh a'lam lah, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi pun jawab, fa innahu Jibrilun, lelaki tadi Jibril AS. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang nak mengajar agama kamu. Datang ajar agama. Ajar agama apa? Dia tanya ke apa saat ni? Tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan. Tu agama. Islam, iman, ihsan itulah agama. Jadi Islam, iman, ihsan terkandung di dalam agama. Agama adalah perhimpunan hukum ahkam Allah yang diturunkan melalui Nabi SAW untuk kebahagiaan kita, kebaikan kita dunia dan akhirat. Kemudian nak pergi pula pada takrif Islam, iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seseorang dengan betul serta tidak menolak ingkar akan perkara agama yang mudah yang dibawa oleh Rasul, seperti betul 2 kalimah syahadah dan semayang dan lain, kalau tidak ia beramal sekalipun. Nak pergi pula pada takrif Islam, apa takrif dia? Iman, apa takrif dia? Ihsan, apa dia takrif? Takrif ni mana apa? Pengertian dah, makna. Bukan tu benda lain dah. Hak elektrik tu ke apa? Bukan tarikh. Takrif juga tau. Apa ni? Jadi kan hak elektrik tu. Bukan sebut takrif. Tarikh. Tu tarikh. Tarikh mana apa? Tarikh elektrik. Dia gitu. Kegunaan dia. Tarikh tu. Bunyi ingat takrif juga. Tu tarikh elektrik. Ni takrif. Takrif ni bahasa Arab. Bahasa kita juga pengenalan dia lah. Tapi bahasa Melayu pun takrif juga tau. Sebut dia takrif. Jadi Islam apa takrif dia? Apa pengertian dia? Iman apa takrif pengertian dia? Ihsan apa takrif pengertian dia? Bila pergi pada rukun dia. Ni permulaan pengajian ni. Apa dia pengertian Islam, apa dia pengertian iman, apa dia pengertian ihsan, Islam, iman, ihsan yang terkandung di dalam agama.